Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya mulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Umar bin Zainal Amin, berusia 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Aitawa 4. Saya merupakan salah seorang daripada student leaderboard yang dilantik pada tahun 2024 dan merupakan ketua murid bagi tahun ini. Saya banyak melibatkan diri dalam program-program peringkat antarabangsa, kebangsaan dan daerah. Antaranya ialah gamifikasi, teknologi hijau, anjuran Universiti Sains Malaysia, Scratch and Workshop, anjuran Universiti Teknologi Mara, naib johan pertandingan tali temali putra tingkat S peringkat daerah, naik gangsa kejohanan taekwondo peringkat daerah dan banyak lagi. Saya bercita-cita tinggi untuk menjadi salah seorang pengawal trafik udara apabila dewasa kelak. Hobi saya di waktu lapang tentulah membaca buku. Idola saya merupakan kakak saya sendiri. Beliau merupakan salah seorang pesakit skoliosis bawaan dari lahir. Walaupun begitu, beliau kini adalah seorang pelajar yang bersekolah di Sekolah Tun Fatimah bagi sesi 2024 sehingga 2028. Ilmu itulah gemala sakti, sinarnya cerah cahaya sejati. Asal puncanya lamun didapati, suka bercerai sehingga mati. Za'ba, bacaan Dewan buku 6, Dewan Bahasa dan Pustaka 1964. Dunia fantasi ajaib sekali. Ianya mengungkap segala misteri di luar logik akal manusia. Dunia fantasi, dunia mimpi seperti realiti. Memberi keturjaan dan semangat yang luar biasa di sudut dan benak hati. Terima kasih Nenek Nalinku kerana memberi ruang untuk aku menyusuri perjalanan ini. Kawan-kawan sekalian, di dalam tangan saya ini adalah sebuah naskah hebat hasil garapan kreatif Johari Ejulahi. Beliau merupakan pemegang ijazah dalam bidang psikologi dan terkenal dengan tulisan berkandung seram, mistik dan berunsur jenayah. Naskah yang diberi tajuk Dimensi Fantasia, pengembaraan meretas fantasi, ialah pengembaraan baru yang saya akan kongsikan dengan anda semua. Cetakan pertamanya adalah pada tahun 2023 dan ia telah diterbitkan oleh Bulan Terbit Services. Secara keseluruhannya, buku ini mempunyai 80 muka surat untuk diterokai. Olahannya mudah, walaupun banyak pendaraan kata yang meluas, tetapi ia masih mudah difahami. Bahasa pengantarnya sudah semestinya bahasa ibunda kita, bahasa Melayu. Ilustrasinya tidak banyak, tapi cukup untuk saya menggambarkan situasi di dalam plot. Novel remaja ini tidak memerlukan gambar yang banyak kerana jalan ceritanya sudah pun membuat saya bermimpi walaupun di siang hari. Ben, jika diberi kesempatan, aku juga ingin pergi ke dunia sepertimu. Inilah watak utama dalam cerita ini. Ben, seorang remaja daripada Kuching, Sarawak. Perjalanannya bermula apabila dia dan keluarganya ingin menziarahi perkampungan orang tuanya. Di sana tinggal sosok tua iaitu Nenek Nalin, nenek kesayangan mereka semua. Anak muda generasi Alpha, semuanya di hujung jari. Baca buku bukan lagi hobi di zaman ini. Katanya ibu lebih mendominasi. Burung itu adalah permulaannya di mana mereka bentak kerana gagal bermain permainan atas talian. Burung itu datang menerpa, warnanya memukau. Mana mungkin wujudnya ia di alam itu. Tanpa sedar, langkah kakinya mula mengikuti ke mana sahaja burung itu pergi. Di sebuah ruangan kosong, satu keajaiban telah berlaku. Ben tertarik masuk ke dunia yang baharu, dunia fantasi yang dipenuhi dengan pohon-pohon. Batangnya kayu tetapi daunnya ialah buku. Tercari-cari di manakah burung yang bawanya ke alam ini. Tidak semena-mena hinggap senaskah buku yang terbang seperti burung tadi di salah satu dahan pohon. Itulah dia, ilmu nama diberi. Seekor burung ajaib yang telah berubah menjadi senaskah buku di alam yang indah ini. Ben menerokai dunia fantasi bersama ilmu di mana mereka dapat bertemu dengan pelbagai makhluk ajaib, menyelesaikan konflik yang rumit dan belajar tentang nilai kehidupan dan keberanian. Ada satu ketika, Ben dan Ibu berpeluang untuk melawati dunia peri-peri yang indah. Plot novel ini tidak hanya menjalankan cerita dengan fizikal tapi juga emosi dan mental. Pada akhir kisah ini, Ben adalah seorang wira yang telah berjaya menyelamatkan dunia peri-peri daripada musnah di dalam tangan penggasi yang jahat. Pelbagai emosi timbul membuat dada saya berombak-ombak ketika membaca cerita ini. Paling menyedihkan apabila Tok Burma iaitu ketua puak pari-pari berubah menjadi batu setelah banyak pengorbanan yang dilakukan demi melindungi semua. Walau bagaimanapun, sesuatu telah terjadi kepada Tok Burma di mana penulis berjaya menimbulkan rasa berbeza dan semangat yang baharu kepada saya. Dalam perbualan secara fiksyen, buku ini juga ada beberapa buah fakta menarik kepada pembaca seperti saya. Penulis juga cuma menyelit tentang kediaman puak pari-pari yang dibina seperti sarang burung Montezuma Oropendola.
Bagaimanakah rupanya, rakan bolehlah membuat carian sendiri seperti saya. Secara keseluruhannya, novel ini dapat memberi satu kefahaman yang teguh buat saya, iaitu mengembara ke satu dunia tidak perlu untuk menghabiskan banyak wang. Dengan membaca buku saja sudah cukup untuk membawa kita ke mana sahaja destinasinya. Novel seperti ini ada penguaraan tanpa modal yang saya syorkan kepada anda semua. Saya telah pasti setelah pulang ke alam realiti, saya sudah tentu mengubah hobinya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemerosotan kualiti alam sekitar berpunca daripada sikap manusia yang tidak mempunyai nilai murni dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan alam sekitar. Keadaan ini menjadi kesan yang serius terhadap keseimbangan ekologi dunia. Soalan nombor 1 ini menjadi topik pilihan untuk saya hujahkan. Umum tahu, kemerosotan kualiti alam sekitar berpunca daripada tangan manusia itu sendiri. Semakin banyak teknologi yang diperkembangkan, semakin banyak flora dan fauna, semakin banyak alam sekitar yang perlu dikorbankan. Flora dan fauna yang hidup tidak dapat diseimbangkan kerana persekitaran mereka tercemar ataupun musnah. Aktiviti pembalakan haram dan pembukaan hutan untuk tujuan pembangunan dan pertanian secara tidak terkawal adalah contoh ketamakan manusia yang tidak mempedulikan keseimbangan ekologi dunia. Pembalakan ini telah mengakibatkan kehilangan haiwan, meningkatkan risiko banjir dan pelepasan karbon dioksida yang menyumbang kepada perubahan iklim. Contohnya menurut laporan utusan 19 November 2024, pembalakan di hutan si penerima Teloi dan Bukit Enggang, Kedah telah mengakibatkan banjir lumpur di daerah Sik dan Baling. Ini kerana ketiadaan pokok yang menjadi penahan air hujan yang menyumbang kepada kejadian tersebut. Seterusnya, sikap manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap membuang sampah merata-rata termasuklah ke dalam sungai, laut dan kawasan awam telah mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Banyak sungai di Malaysia telah tercemar dengan sisa buangan plastik dan sisa buangan domestik. Ia mengancam kehidupan akuatik dan mencemarkan sumber air yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut laporan Kosmo, 6 Jun 2024, sebanyak 25 daripada keseluruhan 672 sungai yang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar di serata negara diklasifikasikan sebagai kelas 3 dan kelas 4 berikutan tercemar dengan pelbagai aktiviti. Seterusnya, selepas itu, sikap manusia yang terlalu bergantung kepada bahan api fosil untuk tenaga dan pengangkutan telah mengakibatkan pelepasan gas rumah hijau. Contohnya, pembakaran arang batu untuk tenaga elektrik dan pelepasan asap kenderaan yang akan meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfera. Ini mempercepatkan fenomena pemanasan global yang akan mengakibatkan paras air laut meningkat, ribu tropika dan pencairan ais kutub. Apakah usaha kita untuk mengenani isu ini? Adakah generasi masa hadapan hanya mampu melihat keindahan dan kelestarian alam sekitar di dalam foto saja? Pemeliharaan sekitar penting untuk memastikan kelestarian alam semula jadi di dunia, terutama di Malaysia. Langkah pertama yang boleh diambil ialah penghutanan semula. Penghutanan semula bermaksud menanam semula semua pokok yang ditebang dengan spesies yang mudah tumbuh dan bermutu, seperti pin, batai dan sesenduk. Seterusnya, menggalakkan petani yang menggunakan baja organik atau baja asli untuk menggantikan baja kimia. Ini dapat mengurangkan pencemaran air dan meningkatkan kesuburan tanah. Akhir sekali, menggalakkan penggunaan tenaga yang mesra alam seperti tenaga suria dan angin. Ia bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil yang mencemarkan. Kesimpulannya, sikap manusia yang tidak bertanggungjawab merupakan punca kemerosotan kualiti alam sekitar. Untuk memastikan keseimbangan ekologi dunia terjaga, semua pihak perlu memainkan peranan yang aktif untuk menjaga dan memelihara alam sekitar. Sekian, terima kasih.